Aku nak sering. Sering tak ada tu tak mengajar kita sekali tak. Satu sering. Sering satu. Doktor paling serang 28 ni. Apa 28? Okey. Serang pada Siti. Serah pada Siti. Siti. Serah pada Siti. Serah pada tasawuf dan sufi. Ini tak ada dia. Ni siapa ni si siapa tu? Fauzia. Siapa Siti? Habis Siti. Boleh besar. Oh, tu cari-cari tak ada. Tak cukup. Kita cari dia kecil dulu. Itulah. Itu saya pun nak cari-cari tahu. Ada yang kecil? Nah, tak ada yang kecil. Itu lagi besar. Ada apa nak pergi tukar. Oh, jom tuan. Thank you. besar sangat duit dia. Itulah yang terbesar. Saya pun dia dah ujung bulan ni. apa dia? Oh, tak ada urusan jual beli tak boleh Oh, ya. Buku tu yang ustaz dia macam lagi sedih. 28 minit. Assalamualaikum. Minta perhatian ya. Ustaz ada bawa buku tasawuf dan sufi. Buku ni ada dengan Kak Siti. Siapa nak pergi boleh buat pembayaran dengan Kak Siti dah. Ini dah habis. Dah habis Ada buku. Ustaz. Ada lagi buku. Dah habis kan Siti tak jadi tak? Ada satu lagi buku. RM28 je. Siapa nak lagi boleh bagi tahu. Nanti mana tu Ustaz dia cari lagi. Mas Bin, ini pakai betul saja atau sekali? Ya, Ustaz. Ada kita. Okey. Kalau ada pakai beli sekali seujung. Maju. Duduk situ. Ustaz, saya itu salah satu pakai buku ni. Okey, sekali boleh tak? Dah habis. Ini orang punya Tadi Ustaz. Akak naik. Akak duduk sini lah. Tumpang dengan saya. Foto dulu dengan saya. Tumpang dengan saya, Meh. Tumpang dengan saya. Oh, ya ke? Boleh tidak tak? Kata Ustaz, baca kita tak tahu. Ya? Terima kasih, Kak. Kita beli ya. Salam. Akak ada buku Ada tak? lagi ke yang Share tak ada. buku? Kita share. Ustaz boleh ambil.
Ini ke bukunya. Ini buku dia. Share. Okey, nanti next month kelas kalau Ustaz bawa lagi. Sebab hari ni Ustaz bawa 20 sahaja. Jadi tak ada minta maaf. Ramai lah dia punya Anak murid ni. sebab 20 dah habiskan. Dari mana? Taman Garik Utama. Bila nama aku Seri Taman Garing. Taman Garik. Dia pun Seri Garing. Oh, si Garik ada dekat surau Al-Kausar ya. Dah beli kan? Okey, thank you. Bukan belikan, belum bayar lagi. Dia dah tahu. Tolong simpankan. Booking. Okey, bayar cash. Dah nak kongsi dah tadi dah. Anak Ustaz Ustaz Fatimah. Anak tu menantu. Anak Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah. Oh, nak Ustaz Fatimah. Seri. Belum memperkenalkan diri lagi. Belum lagi. Nanti Kak sabar. Nenek-nenek dia datang. Seri. Lagi 20 tu si Aziz punya Azizah punya duit. Aziz. Tu kan Aziz. Oh, dia dah bagi dekat saya. Duit. Dia suruh Kak bagi dulu. Ada beda RM2. RM2. Tak apalah RM2 tu kau masuk tabung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الذي لا حول ولا قوة إلا به وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد ومن التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى النجاة والدعوة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد الحمد لله bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu kembali setelah hampir setahun hasilnya. Setahun tak ada Ustaz. Ya, betul. Ini lah, lebih setahun. Akhirnya kita bertemu lagi, bertemu di masjid yang sama, Majlis Semoga Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada pagi ini insya-Allah saya dimaklumkan untuk kita bermula daripada awal. Hari itu dah hampir separuh dah. Tapi tak seramai ini lah. Sebab Sabtu berapa Ahad. pula je. Kan? Sekarang banyak murid baru Ustaz. Ya. Belajar baru murid tua. Itu dalam 8 ke 9 orang, 10 orang. Sebab hari Sabtu Ahad kan. Bukan. Hari Sabtu Ahad memang Nenek-nenek ni semua kerja Ustaz. Adik-adik semua nak memperkenalkan. InsyaAllah nama Muhammad Ali Mat. Muhammad Ali Mat dahulunya kita mengaji dekat Pondok Banting 2012 sampai 2016. 4 tahun setengah. Kat sana kita belajar kita asas, kita hafal Quran. Kemudian kita sambung mengajar kita di Yaman. Mulai di bawah naungan dan sahaja Habib Umar Muhammad Hijab yang bakal besar di kita ini. Kemudian kita balik tahun 2020 adalah first batch angkatan pertama balik daripada COVID. COVID itu sampai dah sekarang ni kita dah habis selesai juga diploma dan juga GP Al-Hadis Islam di Teluk Selatan. Dan akhirnya hari ini kita bertemu di sini untuk sama-sama kita menekuni beberapa ilmu yang akan kita kongsikan dari kitab Tasawuf dan kitab ini adalah kitab karangan guru kami Habib Umar. Kenal tak Habib Umar? Biasa. Dah tak nampak? Oh, Habib Bandar. Saya ada kan? Ya, dah TV pun. Ya, dia baru datang kat negara kita masa tahun lepas dengan kerajaan Sampai Ibrahim dan juga dengan bekas mufti besar Mesir Syekh Ali Jumaah buat satu majlis sangat besar dekat beberapa tempat dekat Putrajaya, dekat Masjid Negara, dekat beberapa tempat-tempat utama. Dan dia adalah orang kedua daripada 500 orang yang paling berpengaruh di dunia.
kajian daripada institusi di Perancis. Memang setiap tahun dia ada buat kajian tentang tokoh-tokoh orang Islam. Dan tahun lepas Habib Umar ni menduduki nombor 1 2023. 2024 dia menduduki tempat yang kedua. Yang sekarang nombor 1 adalah Raja Jordan. Raja Jordan Raja Jordan. tahun ni. Yang ketiga Raja Saudi. Yang keempat Raja-Raja. Dia tak ingat sebutan dia, tapi semuanya adalah pemuka atau pimpinan negara lah. Dia pun nombor 2 adalah seorang ulama yang hanya mengasaskan satu madrasah Talim Hadramaut Yaman. Maksudnya tidak ada negara, tidak ada pengaruh, tapi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat orang-orang yang soleh di kalangan hamba. InsyaAllah pada pagi ini kita nak belajar antara karangan beliau Habib Umar yang dinamakan sebagai Mahiyatul Tasawuf wa Simati Ahli. Dia dengar perkataan tasawuf? Biasa kan? Sangat biasa kan? Hari ini kita nak belajar salah satu daripada kitab tasawuf. Tasawuf ini adalah satu bidang utama dalam ilmu agama Islam, dan dia termasuk daripada ilmu fardu apa? Fardu ain kan? Ilmu fardu ain ada, ilmu fardu kifayah pun ada. Ilmu fardu ain ni ilmu apa? Yang wajib setiap orang individu Muslim dia kena faham, dia kena tahu. Dia ada 3 ilmu fardu ain kan? Yang pertama, yang kedua yang ketiga tasawuf, tauhid, fiqh, tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ni wajib tahu, wajib kenal, wajib belajar. Kalau tak tahu, kalau tak kenal, kalau tak belajar, dia mati dalam dosa besar. Sebab dia melepaskan satu perkara yang wajib. Dia sama macam solat, dia sama macam zakat, dia sama macam puasa. Belajar ini wajib. Dan kita nak belajar salah satu daripada ilmu yang wajib tadi, dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Clear sekarang? Sangat clear kan? Baik. Betul. Saya sangat kita bagi pembukaan je. Okey. Pelajaran tasawuf ni biasanya membuatkan kita Ya. Betul. Tapi kita relax je. Santai-santai je kan. Sangat permulaan. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sekarang kita nak belajar tasawuf ni apa benda? Tasawuf ni apa benda? Dalam tauhid, makna tauhid apa? Satu, wahidun satu, isnani dua. Kalau tauhid menyatukan, mengesakan Allah. Ilmu tentang mengesakan Allah. Kalau fiqh maksudnya apa? Undang-undang, peraturan-peraturan, hukum hakam. Buat ini hukum dia apa? Wajib. Buat ini hukum apa? Haram. Itu semua dalam kerangka ilmu fiqh. Dia tentang halal, haram, makruh, sunat ataupun harus. Itu ilmu fiqh. Kalau ilmu tasawuf, dia ada tentang apa? Tentang hati kita. Bagaimana nak hubungkan hati dengan Allah, bagaimana kita nak berinteraksi dengan Allah. Kalau nak bercakap dengan orang, kita kena buka mulut, barulah ada komunikasi antara kita dengan dia. Itu dengan Allah, komunikasi hamba dengan Tuhan dia adalah melalui hati. Dan caranya dengan solat, dengan baca Quran, dengan bangun malam, dengan zikir. Tapi peranan utama adalah hati. Jadi ilmu tasawuf ini adalah ilmu bagaimana nak membersihkan hati, menjernihkan hati, memurnikan hati daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji, sifat riaknya, takabburnya, ujubnya, sombongnya, angkuhnya, gelagaknya, bangga dirinya. Kita nak singkirkan seluruh daripada perkara itu dalam hati kita. Yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang tasawuf. Dan tasawuf ni dia datang daripada perkataan suf. Perkataan suf. Suf maksudnya apa? Kain ul, kain cotton yang kasar. Sebab orang-orang tasawuf ni memang mereka dikenali dengan pakaian yang sangat sederhana. Yang bukan pakaian bermegah-megah. Nabi SAW adalah orang yang paling tasawuf sekali.
Nabi adalah orang yang paling mengamalkan tasawuf. Baju Nabi SAW kebiasaannya adalah baju yang kasar. Nabi pernah pakai hadiah yang orang pernah bagi yang harganya sangat mahal, tapi Nabi pakai sekali je. Sebab apa? Cuma nak membolehkan. Sebab apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap, semua menjadi syariat. Jadi Nabi bila diberi hadiah, Nabi pakai hanya sekali. Tapi kebiasaan hari-hari Nabi akan pakai pakaian yang sangat kasar, dengan ridak yang sangat kasar. Sampai ada dalam satu kisah orang Badui, dia tarik ridak kan, kain selendang Nabi dia sentak kain Nabi itu sampai berbekas merah tengkuk Nabi SAW. Sebab apa? Kain kasar. Kalau kita tarik kain lembut, kain silky, kain sutra, kain material dan lembut ini takkan berbekas sebab dia bersifat lembut dan licin. Tapi Nabi pakai pakaian kasar, dan tasawuf itu datang daripada perkataan suf, iaitu kasar. Pakai roti kasar, pakai baju kasar. Dia taklah kan kita pakai pakaian mahal atau murah pun. Murah pun sekarang dah sedap dah pakai. Beza dengan zaman dahulu. Itu tasawuf itu datang dengan suf, iaitu sod, waw, fa. Itu yang pertama. Kain kasar lah. Kain kasar, betul. Kain cotton. Yang kedua, kain cotton kasar atau kain cotton sekarang pun dah lembut dah. Cotton dahulu. Lain-lain luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kataan tasawuf ini datang dari perkataan sofa. Sofa maksudnya bersih, jernih, suci, murni. Sofa. Sebab ilmu ni dia tentang bagaimana membersihkan hati. Ejaan dia kena Ustaz. Sod, fa, alif, hamzah dekat atas alif. Sofa. Sofa. Jadi fa lah. Sofa. Itu yang kedua. Kita nak bedah dulu tau perkataan tasawuf supaya kita nampak gambaran dia. Nanti kita dah masuk dalam, kita tak tahu apa itu tasawuf. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ahli sufah. Kamu nak dengar ahli sufah? Ahli sufah ni sahabat Nabi yang tidak duduk di Madinah. Dia duduk jauh di luar Madinah. Jadi ada orang susah. Bila dia datang dekat Madinah, dia datang semata-mata nak duduk dengan Nabi SAW. Rumah dia tak ada, kerja tak ada. Kerja dan rumah dia penuh luar Madinah. Jadi dia datang dekat Madinah semata-mata nak duduk dengan Nabi. Jadi Nabi buat apa? Nabi bangunkan penempatan mereka ini. Kalau sekarang dekat depan belakang roboh tu kan, bukan sadrak tu kat belakang tu ada yang tempat tinggi sedikit. Dahulunya itu ada tempat ahli sufah duduk menempati tempat tersebut. Nabi tugaskan dekat mereka ni, bila masuk waktu azan, solat jemaah ramai-ramai. Bila tak ada orang, berzikir, memakmurkan rumah Allah. Itu tugas dia. Itu adalah tugas ahli sufah. Dan perkataan tasawuf ini dia ambil daripada perkataan ahli sufah yang kerja mereka 24 jam solat zikir, majlis ilmu, solat zikir, majlis ilmu. Tak ada buat benda lain. Tidak disebutkan hal-hal keduniaan. Dan orang tasawuf itulah hal mereka. Itulah keadaan mereka, disibukkan hanya dengan zikir dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tasawuf. Itu ilmu tasawuf. Dia ambil daripada tiga perkataan. Yang pertama suf, iaitu kasar. Yang kedua sofa, suci. Yang ketiga adalah golongan ahli sufah yang ada pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selesai. Kemudian sufi tak? Kita bahas cover depan dulu lah. Kita masuk ilmu yang pertama. Kita baru dekat kulit. Tadi tasawuf kan? Sekarang sufi. Sufi ni maksud dia tasawuf itu nama ilmu dia. Tasawuf nama ilmu dia. Sufi nama orang dia. Nama orang yang dah berjaya mengamalkan ilmu tasawuf. Nama orang. Dia adalah orang. Dia adalah satu golongan yang telah amalkan ilmu tasawuf. Sufi ni. Ya. Dia contoh macam
ahli fiqh. Ahli fiqh dipanggil apa? Fuqaha ataupun mufti kan. Mufti adalah orang dia, fiqh adalah ilmu dia. Contoh macam perubatan. Perubatan adalah bidang dia. Orang dia sama. Doktor. Ilmu dia tafsir. Siapa orang yang mahir ilmu tafsir panggil apa? Mufassiri. Mufassiri. Dalam hadis, orang dah mahir ilmu hadis dipanggil apa? Muhaddisin. Begitu. Begitu. Maknanya tasawuf ilmu sufi orang. Macam mana nak jadi orang sufi ni? Kena dia belajar Dia bukan belajar. Dia amal. Dia amal. Kalau ilmu lain cukup yang belajar. Tapi ilmu tasawuf ni takkan seorang jadi sufi melainkan dia dah amal apa yang dia belajar. Macam mana nak amal apa? Nah, dalam kitab ni ada 10 ciri-ciri orang sufi. Ada 10 ciri-ciri bagaimana nak menjadi orang tasawuf. Nanti kita akan go through one by one, satu persatu daripada ciri-ciri tersebut. Supaya apa? Supaya kita dapat tahu siapakah orang yang sebenar-benarnya sufi. Kalau tidak, kita boleh tahu orang ni menipu. Orang ni hanyalah mendakwa-dakwi. Dia cerita dia mimpi itu, dia mimpi ini. Dia cerita dia boleh jalan atas air. Dia kata dia adalah wali wasilah Nabi SAW. Dia kata dia dapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ada padanya ciri-ciri ni, kita boleh tolak dia. Kita boleh menafikan apa yang dia mendakwa. Sebab hari ni kan ramai orang mendakwa-dakwi. Hari ni orang boleh cakap macam-macam tentang mimpi dia, tentang apa benda semua. Padahal hakikat dia tak nampak penggambaran tasawuf pada diri dia. Jadi kita nak belajar ilmu supaya kita dapat masuk dalam daerah tasawuf dan juga kita dapat kenal siapakah orang sebenar yang dipanggil sebagai sufi. Nanti kita tengoklah bab yang pertama tentang pengetahuan tentang Al-Quran, ambil berat tentang keadaan hati, ciri ketiga ikhlas, ciri keempat siddiq, ciri kelima orang yang rendah hati dia, yang keenam dimuliakan orang, dan ketujuh adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah, dan sampai yang ke-10. Dan siapa yang dah amal semua ni barulah boleh dipanggil sufi. InsyaAllah. Nanti tengok susah tak susah, senang ke tak senang nak jadi sufi. Baik, kita pergi kepada muka surat ke-7. Sebab muka surat yang sebelum itu hanyalah tentang pengenalan, tentang mukadimah, tentang kata pengantar. Jadi kita terus go through kepada muka surat yang ke-7. Kitab ini juga diajarkan Imam Mu'adz bin Jabal oleh Habib Ali Zainal Abidin. Kenalkan Habib Ali Zainal Abidin. Jadi hari ini kita belajar kitab yang sama, cuma daripada orang yang berbeza lah. Tapi kita minta kepada Allah mudah-mudahan siapa yang mendekat dan belajar buku ini menjadi orang yang dekat dengan Allah. InsyaAllah. Bersih hati dia, diberikan ketaatan dalam hati dia, diberikan keikhlasan dalam hati dia, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Dari dia semua. Tadi baru mukadimah tau? Ya. Tadi baru mukadimah. Ha? Eloklah tu. Kan? Baik. Muka surat ke-7 dalam kurungan tu tasawuf. Sekarang ni kita nak maksud, nak mengetahui apakah maksud tasawuf. Tadi hanya dari segi bahasa. Sekarang dari segi teknikal istilah. Tasawuf adalah apa? Tasawuf ialah kesungguhan dalam mengamalkan, kesungguhan dalam melakukan ketaatan. Dia bersungguh melakukan ketaatan. Ini adalah orang tasawuf yang pertama. Bila dia buat amal, dia buat dalam keadaan bersungguh. Bila dia baca Quran, dia baca Quran dengan baik, tartil, tahfidz, tilawah, qiraah yang sangat sempurna. Dia tahu bacaannya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Dia tahu dekat mana bacaan ini, bagaimana kita nak respon. Bila solat, dia solat dengan penuh kekhusyukan. Bila dia tutup aurat, dia tutup dengan sempurna. Bila dia ada anak, dia akan didik dengan baik amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia belajar dengan sungguh-sungguh. Tasawuf ni dia buat semua benda yang mendekatkan dengan Allah penuh kesempurnaan.
Kalau orang dunia nak berjaya dalam profit keuntungan syarikat, dia akan buat apa? Dia tak tidur malam. Dia akan planning, buat strategi macam mana kita nak profit kat sini, bagaimana kita nak untung dekat sini, macam mana kita nak run syarikat kita kat sini. Kalau sudut duniawi, dia boleh korbankan tidur dia boleh tak makan, dia boleh fokuskan tumpuan dia dekat apa yang dia nak. Tapi ahli akhirat, tumpuan dia, fikiran dia, waktu dia hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak boleh kalau solat tak khusyuk. Bila solat tak khusyuk, dia rasa macam Tak puas. sesuatu yang besar yang hilang dalam diri dia. Kalau ada orang tak solat, baru dia rasa menyesal kan. Bila naik satu level lagi, tak khusyuk pun rasa menyesal. Padahal solat dah lakukan dah. Solat dah lakukan. Maknanya dia dah naik level yang lebih tinggi. Kalau dulu awak solat ke tak solat ke tak rasa apa pun, santai kan. Orang tu solat, orang yang tak solat, sama-sama dia dapat rezeki. Tapi yang bermain dia, mainkan peranan tu adalah hati dia. Bagaimana bila dia terlepas satu kewajipan, dia rasa berat. Bila cakap sesuatu yang menggores hati kawan dia, dia rasa macam tak tenang, tak boleh tidur malam. Sebab maknanya bila dia buat suatu perkara, dia rasa tak senang. Ini antara contoh tasawuf. Yang pertama adalah kesungguhan dalam mengamalkan, dalam ketaatan. Yang kedua, dia menerapkan ciri-ciri yang dituntut Allah dan Rasulnya. Wattisafu bimuqtada khitabil haqqi wa ta'ala wa rasul. Apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, dia cuba menerapkan dalam kehidupan dia dengan penuh penghayatan dan pemantapan. Maknanya zauqan wa tahaqquqan. Maknanya dia rasa dengan hati dia. Dia rasa dengan hati. Dikir, rasa dengan hati. Pernah tak dikir? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Khusyuk masuk. Anak, maknanya dia tenggelam dengan dikir Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza orang yang mengulang-ulang dikir, mengulang-ulang dikir dengan memaknai dikir, dia adalah dua benda yang berbeza. Sebab zauqan dia bukan ritual lah. Ibadah yang Allah suruh kita buat, solat, zakat, puasa, zikir, baca Quran, bukan hanya ritual dia, bukan hanya gambaran luaran. Dia ada benda dalam yang Allah Subhanahu wa ta'ala suruh kita rasa, suruh kita memaknai setiap apa yang kita lakukan. Kalau solat di luar, semua orang boleh solat. 4 rakaat, rukuk, dia boleh rukuk. Tapi setiap rukuk orang membawa makna yang berbeza. Sujudnya bawa makna yang berbeza. Setiap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, setiapnya rasa berbeza. Tapi rasa tu tak boleh diungkapkan. Sebab punya rasa adalah di hati. Benda dalam hati ni tak boleh ditakbirkan dengan kata-kata. Melainkan kalau kita rasa dengan lidah. Kita minum air urin, kita boleh cakap apa? Manis, masam, kurang gula. Kita boleh describe apa yang kita rasa. Sebab rasa tu masih di lidah, di lidah. Tapi kalau rasa dalam hati, itu tidak ada kata-kata yang boleh kita ungkapkan bagaimana perasaan itu. Sebab itulah dipanggil rahsia, sir antara kita dengan Allah Subhanahu. Hanya kita dia tahu macam mana rasa. Dia beza dengan rasa ngantuk. Bukan ngantuk. Tak sampai satu pusing yang lagi bikin dah padam. Bukan padam Ustaz, tidur. Itu rasa Padam. Padam ni ngantuk. Ini rasa dah. Dia rasa seronok. Dia rasa nak lagi. Kalau kita tengok drama, episod pertama, nak tengok episod kedua. Sebab tak sabar bagaimana pengakhiran cerita ni. Perasaan orang berzikir, perasaan orang berzikir, dia nak lagi tambah waktu dia. Macam mana keseronokan kita tentang hal duniawi, itulah hal keseronokan ahli akhirat, ahli zikir pada zikir. Dia tak sabar, dia tak boleh berhenti awal. Betul Ustaz. Ya. Dia tak sejam setengah dah tengok jam. Sejam berapa minit dah. Tapi kalau orang rasa ketenangan tu dia santai. Ustaz dah tengok jam lah. Dia letih. Dia orang lain. Saya banyak jam. Sekarang ni tak tengok jam. Sejam setengah dia Ustaz. Kita tengok drama, cepatnya habis. Kan?
Sebab tu beza ahli tasawuf ni fokus ni kita kata dakwah ni adalah pada akhirat, pada Allah Subhanahu wa taala. Susah lah begitu. Jadi zikir sebab khusyuk Ustaz. Tapi zikir ni itulah perjalanan panjang. Perjalanan dia bukan hari kita belajar, dengan hari lagi baru dah ber-1000 terus. Tak, dia perjalanan sangat panjang. Hari ni 100, 2 tahun akan datang baru naik lagi, 3 tahun datang baru naik lagi. Dia bukan magic. Betul-betul Dia sikit. bukan magic. Dia adalah usaha hamba. Rasional ni kita memang perlukan bertahap. Betul. Sebab tu kita ni orang tasawuf dipanggil sali, orang yang berjalan. Berjalan pada destinasi. Destinasi dia jauh. Tujuannya adalah Allah. Allah ni tak berjarak. Allah ni tak ada tempat yang kita boleh letak. Di mana Allah untuk kita pergi, tak ada. Sebab dia bukan perjalanan kaki. Dia perjalanan hati. Dia perjalanan hati. Dia tidak ada range. Tak ada had. Tak ada had. Ada orang boleh sampai awal. Ada orang boleh sampai lama, jauh perjalanan. Tapi yang penting kita mula berjalan. Ya. Jangan dah berjalan, patah balik. Jangan berjalan, zero ikut jalan lain. Kita minta Allah Subhanahu wa taala jaga. Sebab tu dalam solat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Sebab Allah tunjukkan kami jalan lurus. Sebab hidup di dunia ni adalah ibarat perjalanan, permusafiran. Nampak suluhan lampu tadi, hidayah nur. Allah suluh dorongkan kita jalan mana. Kalau Allah tarik hidayah, kita akan terpesong. Wala'iyadu billahi tabaraka wa ta'ala. Dia panggil taufan dan juga tahakkukan. Dia bukan hanya ibadah luaran, tetapi dalaman tadi. Dalam solat, dalaman tadi. Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat itu akan mencegah daripada perkara keji dan munkar. Solat yang macam mana? Dia bukan semua solat yang semua orang buat. Tak, solat yang khusyuk. Solat yang kita hadir hati kita dalam solat. Ni dia buat, nak tak ke berapa dia baca Fatihah ke belum kan? Dia tak tahu, dia tak ada dalam solat tu. Dah berapa rakaat pula ya? Berapa rakaat pula dia tak ada dalam solat. Sebab tu ada orang lalu kat Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Imam, aku kehilangan kunci kepada kedai ke, kunci kepada khazanah harta dia, tak tahu kunci usahanya. Orang dulu kalau hilang kunci pun pergi jumpa ulama. Sebab tu kalau hilang kunci pergi cari siapa? Bomba. Maknanya tu dah jumpa orang-orang pakar kan. Ulama ni tentang ilmu, tentang ceramah, tentang agama pun dia tak. Hilang kunci pun jumpa ulama. Sebab ulama dulu dia ahli isyarat. Dia boleh tahu keadaan orang. Kalau tanya ulama, jawapan dia semua dah tahu lah. Jawapan dia apa? Solat. Bangun malam. Bangun malam. Nah, aku hilang kunci. Yang dia suruh bangun malam. Bukan dia suruh cari kat tempat tu. Kok dah dia tahu kat situ hilang ke? Tak, dia suruh bangun malam. Dia pun bangun malam. Allahu Akbar. Teringat kunci. Nah, dalam solat dia Jumpa suka mana tak kunci. jumpa ke situ. Dalam solat boleh tu. Jumpa kan. Sebab apa? Sebab masa solat dia pergi cari. Dia tak ada dalam solat. Betul lah kata Imam Ahmad bin Hanbal, nak jumpa kau kena solat. Sebab Imam tahu solat dia tu memang macam tu. Dia akan mencari. Dia akan cari. Dan kita nak solat ibadah kita ada. Kita ada dalam solat. Tak ada. Kalau kita lepas tengok movie, drama, kita nak undur balik tu. Sebab tak nak terlepas satu scene pun. Kan? Tapi ibadah, tak apalah. Selesailah. La ilaha illallah. Dauqan wa tahaqquqan. Kemudian, ia juga peningkatan daripada ilmu yaqin kepada ilmu yakin. Apa benda yakin, ilmu dengan apa benda ilmu yakin. Apa tahu? Ilmu yakin. Kedua, ainul yakin. Yang ketiga adalah lebih tinggi, hakul yakin. Ilmu saja. Yakin ni dari 3 peringkat. Yang pertama adalah ilmu yakin. Kita sekarang ini peringkat pertama. Ilmu ya. Ilmu maknanya apa?
Belajar pengetahuan. Pengetahuan tentang bagaimana tentang keyakinan. Dia tahu bagaimana soal yakin. Pahala, dosa, syurga, neraka, rukun-rukun iman semua, malaikat, kitab, para rasul, beriman kepada Allah. Kita tahu benda itu. Sebab ia hanyalah peringkat ilmu yaqin. Nanti naik kepada peringkat yang kedua dipanggil Ainul ilmu Yaqin. yaqin. Maksudnya apa? Ainul mata lah. Mata. Dia dah melihat dah. Dah nampak. Dia dah nampak. Dia dah nampak dah pahala dosa. Dia dah nampak dah syurga neraka. Dia dah nampak dah malaikat kiri kanan yang mencatat pahala. Dia tak nampak lah benda tu, tapi dia punya keyakinan tu sampai tahap ainul yaqin. Seolah-olah dia nampak. Seolah-olah dia nampak. Sebab itu dalam hadis Nabi kata at-ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu solat, anggaplah seolah kamu Nampak Allah. melihat Allah. Bukan melihat Allah. Kita tak boleh melihat Allah dengan mata kita kat dunia ni. Melihat Allah tu seolah-olah kamu punya khusyuk, aku cemas, bimbang, seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tak sampai tahap seolah melihat Allah, nak kena buat apa? Bayangkan Allah melihat kita. Bayang Allah melihat. Peringkat pertama kita melihat Allah. Peringkat kedua dipanggil muraqabah. Allah pula melihat kita. Tapi Allah Kalau memang dah, melihat Allah tadi dia panggil Ya, tapi- ainul yaqin. tapi Ustaz, Allah kan memang dah melihat kita. Ya. Jadi perbuatan Kita kita itulah merasa mana seorang. yakin. Hari ni semua orang tahu dia Allah orang melihat. melihat dia. Ya. Tapi masih lagi merompak, mencuri, Ya. mengumpat, berzina, minum arak. Semua tahu. Kalau Dia tanya tahu dekat Allah- mereka, Allah semua nampak tahu dia, bahawa kan? Allah melihat dia. Ya. Sebab kita rasa. Rasa. Bukan just pengetahuan. Kita hari pengetahuan. Allah tahu. Bila dah sampai ainul yaqin, dia dah tahu. Allah tu. Tingkat tertinggi, dia melihat Allah. Ainul yaqin tu dia melihat Allah. Yakin. Dia melihat malaikat kiri kanan. Dia tak nampak malaikat tu bagaimana rupa. Tapi keyakinan dia seolah-olah Dia dia dapat nampak. merasa, dia dapat merasakan. Ya, kalau hakul yakin macam mana hakul yakin? Hati tu lagi dekat. Hakul yakin dah hakikat kepada keyakinan lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Kita sekarang ni masih lagi dalam ilmu. Macam contoh saya suka bagi perumpamaan macam ni. Macam ada seorang pakcik duduk dekat Colombia, Ya. Zimbabwe, negara ceruk, negara yang jauh daripada kemodenan, yang pusing unggun api pakai tombak tu, kan? Kita bagi tahu dia, tahu tak pakcik, ada besi boleh terbang. Ada besi boleh terbang tinggi dekat langit. Kapal terbang. Dia percaya tak? Saya kita pernah nampak. Dia tak nampak benda tu, tapi dia tahu. Dia tahu sebab apa, kita bagi tahu dia. Nah, pakcik tu masih was-was lagi. Ya ke besi boleh terbang? Burung ringan pun tak boleh terbang tinggi macam tu. Lagi dah besi boleh terbang, bawa muatan yang sangat berat. Dia ada sikit fikir, betul ke tak betul? Tapi dia tahu. Dia sampai pengetahuan kepada diri dia. Nah, kita tak percaya, kita ambil tangan dia, pimpin pergi airport. Dia airport baru nampak ada kapal terbang mendarat, ada kapal terbang melepas. Nah, sekarang dah naik tingkat kedua. Sebagai apa? Ainul yaqin. Tadi just dengar aja. Sekarang dah nampak dekat depan. Itu. Hakul yakin macam mana? Kita beli tiket kapal terbang, duduk sebelah tingkap. Dia dah merasai bagaimana duduk dalam satu besi yang terbang di udara tinggi. Itu dipanggil hakul yakin. Dan kita begitulah keyakinan kita. Bermula dengan pengetahuan, belajar, faham, masuk kelas, masuk masjid, baca ilmu. Kemudian sampai ke tahap terbuka hijab kita melihat semua. Kalau terbuka hijab kita hari ni, ada majlis ilmu di Masjid Nurul Iman, kan? Nurul Iman kan? Ya. Penuh ni sampai ke bawah sana. Kena buka kanopi tu. Umur penuh muslimat. Bahawa Tak nampak. Hijab dah terbuka. Hijab tak tak terbuka. nampak. Kalau kita tadi berjalan, ayah kita tu golek atas sayap malaikat tu. Ya. Kan? Malaikat mendoakan kita selama mana kita duduk majlis ilmu. Sejam dia ampunkan. 2 jam dia ampunkan. La ilaha illallah. Sebab itu kita dalam majlis ilmu dipanggil Raudhah min riyadil jannah. Taman-taman Syurga. Apa persamaan taman syurga di dunia
dengan taman syurga di akhirat. Dengan syurga yang sebenar. Taman syurga ada. Ha? Sama juga di akhirat tu lagi hebat. Lagi hebat kan? Tapi apa persamaan dia? Kenapa Nabi ibaratkan kita ni macam majlis, macam taman syurga? Mereka merahmati. Sebab kita adalah orang sedang diampuni dosa. Mereka di syurga sana telah diampuni dosa. Persamaan dia pada pengampunan dosa. Sebab tu pengampunan dosa bukan semata-mata istighfar. Banyak cara. Solat selawat pun istighfar juga sebenarnya. Siapa yang selawat satu dari selawat, Allah akan naikkan 10 darjat, Allah akan bagi 10 rahmat, dan Allah akan hapuskan 10 dosa dan kesalahan. Ini yang selawat. Kan satu selawat. Dan dalam hadis yang dikatakan dalam Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Setiap kebaikan kita akan memadamkan keburukan kita. Kita buat baik, tapi dalam masa yang sama keburukan kita akan terhapus. Istighfar ni bukan semata-mata dengan astagfirullah, astagfirullah. Itu dah terbaik dah. Nabi pun tak pernah tinggal istighfar tu. Tapi banyak cara nak menunjukkan bagaimana pengampunnya Allah, pemaafnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba dia dengan memberikan keampunan pada setiap kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan. Boleh insya-Allah. Dan tasawuf macam mana nak tingkat tu? Dengan belajar tasawuf. Dengan amal ilmu tasawuf akan dapat tingkatan kedua, tingkatan yang ketiga, dan tingkatan yang keempat, dan seterusnya tingkatan daripada setiap seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tasawuf juga diartikan sebagai satu usaha untuk meningkat dengan menjadikan Islam dan iman sebagai tangganya. Dan kalau dengan ilmu tasawuf kita boleh semakin dekat dengan Allah, semakin tinggi kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana foundation asas dia adalah iman dan Islam. Meraih martabat al-qurb, dekat, dan ma'rifatullah yang khas, serta cinta yang murni kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada Allah, daripada Allah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dengan tasawuf ni kita akan dapat macam-macam pemberian Allah, khabanah ilmu Allah, tajalli dan tanasulat yang Allah nak bagi dekat kita, takkan diberikan melainkan kalau kita mengetahui, belajar dan amal ilmu tasawuf. Dalam arti kata yang lain, tasawuf ialah kesungguhan untuk mengikuti jejak Rasulullah. Paling mudah nak faham, tasawuf adalah orang yang mengikuti jejak Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi makan, apa yang Nabi pakai, apa yang Nabi cakap, kalau dia buat semua yang Nabi amalkan, itulah tasawuf. Itulah orang sufi. Nabi SAW tak pernah kenyang. Siapa yang tak pernah kenyang kat sini? Nabi tak pernah kenyang melainkan dua keadaan: ketika menjamu orang makan dan ketika dijamu oleh orang makan. Dari waktu itu Nabi tak pernah kenyang. Makan sebelum Itulah makan sebelum apa? makan ketika lah. Makan sebelum apa maknanya Tak makan berhenti sebelum makan kenyang. ketika lapar, berhenti Sebelum kenyang. sebelum kenyang. Sebelum kenyang dah berhenti. Nabi asal makan roti kasar. Nabi tak pernah kenyang makan roti. Sampai sahabat kata rumah Nabi 2 bulan tak pernah rambut berasak. Hanya makan tamar dan juga air kosong, air tawar, air masak. Kalau Nabi balik, tanya Aisyah, Aisyah hari ni ada makanan tak? Tak ada, wahai Rasulullah. Apa hari ni kita tunggu puasa. Kalau ada, kita makan. Makanan yang ni pun boleh. Dan terkadang ada roti gandum ataupun roti bagi yang datang daripada roti yang kasar. Itu sunnah adalah. Maka kalau kita lihat sekarang, tak adalah kita macam tu. Tapi kita meminimumkan. Nabi Aslam tak pernah tinggal makan hari ini untuk esok. Apa yang ada hari ini habiskan untuk hari ini. Nabi tak pernah tinggal untuk esok. Kita hari ini beli kat kedai Aceh, seminggu punya kedai makan. Seminggu punya makanan. Ada ikan taraja, ikan junaha, ikan kuning, sotong, ikan. Seminggu Nabi Aslam hari ini makan hari ini habis. Esok macam mana esok? Tak tahu. Kalau ada, adalah. Dia baca Kalau tak ada, dulu, dia tak baca apa lah. Itu yang Nabi Aslam.
Tidurnya dengan hanya beralaskan kelepah tamas berbekas badan Nabi SAW, pakaiannya yang berkasar, itulah Kain tasawuf. kuning seperti kain kuning. Tapi kita taklah sebegitu caranya. Ada cara yang kita boleh minimumkan mengikut bagaimana para ulama kita dah gariskan. Tapi nak bagi tasawuf itu adalah mereka yang mengikuti jejak sunnah Rasulullah 100%. Bukan ambil sikit ini je yang aku boleh amalkan, yang ni aku tinggalkan. Tak. Sahabat Nabi dulu, dia ikut Nabi pada setiap keadaan Nabi. Sayyidina Ibnu Umar, kenal Ibnu Umar, anak kepada Umar bin Khattab. Dia berjalan ke atas tempat, tiba-tiba dia tunduk. Yang lain dia tunduk. Sahabat Nabi pelik kenapa kau jalan kau tunduk? Dulu Rasulullah, aku nampak Rasulullah bila berjalan, Nabi tunduk kat sini. Sebab dulu ada satu dahan yang menghalang jalan. Tapi sekarang, dah tak ada dah dahan tu. Tapi Ibnu Umar tetap jalan dan tunduk juga. Sebab apa? Nak ikut Rasulullah. Padahal tak perlulah. Tak ada mudahan tu. Jalan tak ada tak. Dia nak ikut semua benda ni. Walaupun hanya berjalan dan tunduk pada jalan yang ada dahan pada dia. Ini orang yang faham kecintaan terhadap Rasulullah SAW wa sahbihi wasallam. Dalam hadis yang dikatakan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa seorang hamba akan dekat dengan aku dengan melakukan amal sunat sampailah aku mencintai dia. Sebab itu kalau nak ditanyakan kepada kita bagaimana dapat cinta Allah, adalah dengan memperbanyakkan amalan sunat. Itu dia punya kunci. Kunci yang baik cinta Allah konsisten di dalam amalan sunat kita. Inilah amalan sunat mana yang kita boleh buat. Solat 5 waktu tu dah mudah. Puasa tu dah mudah. Ni amalan sunat lain. Apa yang kita boleh buat, kita cuba berusaha untuk istiqamah pada dia. Boleh baca Quran sehari muka, sehari 3 muka, konsisten pada dia. Itu amalan sunat. Boleh bangun qiyamul-lail sehari sekali ataupun seminggu sekali. Kalau susah, seminggu 3 kali. Berusaha atas. Boleh sedekah subuh setiap hari. Boleh berzikir, selawat, istighfar, la ilaha illallah beberapa kali boleh. Buat perkara sunat dan niatkan mudah-mudahan amalan sunat ini Allah cinta. Dia beza kalau harap Allah cinta dengan just buat je. Kalau datang, niat kita menatijahkan keadaan bila kita buat. Bila orang baca Quran dengan penuh mengharapkan kecintaan, agak-agaknya macam mana dia buat? Agak-agak macam mana dia baca Quran? Dia akan baca Quran dengan penuh kesungguhan, hadap kiblat, untuk aurat, bacaan dan suaranya sangat perlahan bila baca. Setiap ayat tu diharap Allah cinta. Bila zikir dia ulang-ulang zikir tu adalah present bagaimana effort dia untuk dapat cinta Allah. Dia bangun malam, orang yang semua tidur senyap-senyap, dia bangun ambil wudu, basah-basah, penat-penat, ngantuk. Allah. Buat penuh kecintaan, memberi natijah perbezaan, natijah yang berbeza pada kita melakukan amal dia. Tapi kalau kita buat, ni memang setiap hari aku baca Quran setiap hari sekali. Rutin harian yang kadang-kadang dia dah tak rasa dah benda tu suatu benda yang dekatkan dia dengan Allah. Itu pun termasuk perkara yang hijab. Walaupun itu benda baik. Yang penting hati tadi. Setiap keadaan, setiap ibadah, hati dia hidup. Hati dia sedar, hati dia peka, hati dia hadir. Dia buat amal, so tak leka, tak ada orang leka. Leka dalam luar ibadah tu ramai. Tapi ada orang juga leka dalam ibadah. Dia baca Quran, dia dah muka dah. Solat dah 2 rakaat habis dah. Tak ada lah. Sebab itu pasal ni dia sangat pentingkan keadaan hati, kesedaran dan kepekaan hati. Dia tahu seluk-beluk dengan tahu pertanyaan dengan hati. Dan tapi hati tu bukan hati organ lah. Di hati yang Allah letak dalam jiwa setiap orang. Dekat mana tempat dia? Allah A'lam. Dia ada pada diri kita, tapi tak tahu kat mana dia berada. Dan dia adalah satu wilayah yang sangat luas. Ini kita adalah satu kaki, 2 kaki, 3 inci, 65 kilogram kan. Ini kita ni fizikal. Tapi hati kita lebih luas dan lebih besar dari wilayah. Dalam tu boleh disumbat, boleh letakkan macam-macam. Dan hati ni pun ada 4 peringkat.
Ada 4 peringkat. Yang pertama dipanggil apa? Sudur. Ini hati. Dada ni panggil sudur. Ini adalah hati pada peringkat pertama. Dalam Quran Allah sebut apa? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan yang bisikkan pada luaran hati manusia. Dia masih dalam luaran hati. Maksudnya syaitan dia tak kutu dalam, dia hanya di pada surface dia, luaran. Kalau dah lepas sudur ni tak akan masuk peringkat kedua, dipanggil qalbun. Biasanya kan yang qalbun kan, qalbun tu peringkat kedua dalam lapisan hati, tingkatan hati. Dan qalbu ni masih lagi dia berbolak balik. Kejap baik, kejap malas, kejap taat, kejap nak buat jahat. Dia setiap hari dia ikut mood dia. Sebab hati dari datang dari perkataan yang terpalang, berbolak balik. Hari ni okey, tu tak okey. Tapi kalau dah sampai peringkat ketiga, dipanggil sebagai fu'adun. Fu'adun peringkat ketiga, dia tak akan bergerak dah. Dia akan tetap. Kalau taat, dia akan taat. Kalau nak buat baik, aku buat baik. Fu'ad, dalam fu'ad dia ada banyak lagi wadah-wadah di dalam tu. Panjang bahas tentang ilmu ni. Tapi begitulah tingkatan dia secara mudah. Yang pertama sudur, yang kedua qalbun, yang ketiga fu'ad, yang keempat lubbun, mental dalam tu. Kalau bumi kan paling dalam tu kan bulat tu. Tempat lubbun, tempat di mana hati kita menjadi tempat yang paling dalam, pusat hati. Dan sejak atas kata tu dia mulai panjang, tapi tak mulai sebab tu nak belajar dalam kitab ni saja. Nanti yang lebih dalam-dalam kan jadi kita terus buku ni. Baik, selesai tasawuf. Sekarang kita pergi kepada Sufi pula. Kita sebut Sufi adalah orang dia. Hati ni Ustaz. Ya. Kita punya Ya. dekat dengan kita. La ilaha illallah. Tapi nak pujuk dia, ya Allah, ya Rahim, ya Rahim. Paling susah nak pujuk dia, Ustaz. Betul? Nak pujuk orang gangster lagi senang. Pujuk hati sendiri tak boleh. Balik dia hampir. Kan? Sebab kita pun tak faham hati dia macam mana. Kita pun tak faham hati dia. Sebab tu hati perlu diisi. Kalau kosong, dia akan diisi dengan hal-hal yang tak sepatutnya. Hati dia kena luas, kena besar kan. Sebab tu Nabi SAW adalah orang yang memiliki jiwa dan hati yang sangat besar. Kalau hati yang besar, kalau sumbat dia apa ujian ke, musibah ke, orang khianat ke, orang fitnah, dia masih lagi rasa lapang, tenang. Tapi kalau hati sempit, orang tak suka dia nak yang mana fikir Sampai tidur. mana tu dia sanggup macam tu kat aku sebab apa? Hati dia sempit, kecil. Bila kena sekali, tak ada penuh dah. Tapi Nabi SAW, apa je ujian yang Allah tak berikan Nabi? Semua ujian, kehilangan anak, kehilangan isteri, kehilangan keluarga, diukur bunuh, di pulau, di boycott. Satu kampung tak suka Nabi. Kita kalau kampung dia tak suka kita, dia tak nak datang ambil lah. Sebab apa? Ada tu makcik. Orang tak suka kita dah merajuk lah. Nabi akan satu kampung. Nabi keluar rumah dia, depan ada najis. Nabi keluar rumah depan dia ada sampah sarak, duri-duri. Orang keluar rumah, pergi pasar orang tutup kedai, pergi mana-mana orang tak nak tutup, dia tak dengar apa yang Nabi cakap. Tapi Nabi tak melalui dia setiap hari. Sebab apa? Jiwa yang besar, hati yang besar. Dan kita kena besarkan hati kita juga. Tapi kita tak besarkan hati ni, dia kena train lah. Kena apa? Kena latih, dipanggil dia Allah. Kena dia Allah. Takkan dia hari ni ujian terus happy dia. Dia tak betul nama dia. Fikir dah ada situ lagi. Mental lah tu. Sakit dia Dah reda. tak boleh nak kontrol lah tu. Mental. Sebabnya dia ada kekuatan hati. Kekuatan dia. Berdamai dengan bagaimana nak uruskan hati. Susah lah. Tapi nak ujian kita. Ujian kita pada hati kita satu. Nafsu kita lagi. Syaitan lagi dalam kita. Sudah diri kita. Sebab tu kita sedang berperang dalam orang Palestin. Mereka sedang berperang luaran ni. Patah tangan, meninggal, syahid. Kita sedang berperang dalam dalaman. Dalaman ni ada pertempuran yang sangat tajam antara nafsu dan juga hati. Hati dengan syaitan. Yang menjadi dia punya hakim dia adalah akal kita. Akal kita yang menentukan dia menang, dia kalah. Akal yang akan cenderung kepada hati ataupun kepada nafsu atau syaitan. Hati sendirian.
lawan nafsu, lawan syaitan. Yang bilangan, yang kekuatan yang lebih besar ni. Susah lah. Kita nak lawan emosi dan perasaan kita pun kadang-kadang dah lemah gemalai kan. Dah mulai layu. Apatah lagi nak berhadapan dengan tentera-tentera nafsu dan syaitan. Nanti kata macam dah syaitan ni lalu dalam setiap aliran darah. Dekat, hati pun dekat sama dengan itu. Tapi itulah ujian dia. Kalau semua tenang, aman dan ujian, dunia ni takkan berjalan dengan baik. Dunia ni berjalan memang dicipta Allah ujian. Kamu lagi sufi. Faman balagha samarata husnil amali wal ittisafi bi muqtada khitabillahi azza wa jalla wa rasulihi mustafa dawman wa tahaqquqan. Sufi ini adalah individu, orang tadi yang telah capai hasil ketekunan amal untuk menerapkan perkara tersebut, dinamakan sebagai sufi. Susah menjadi sufi ini, sangat susah. Belajar senang je, setiap bulan sekali kan, hari Isnin minggu ketiga kan, datang masjid Nurul Iman belajar. Belajar senang, itu pun tak ramai ataupun akan datang, ada datang, ada tak datang. Ustaz ada kenduri, Ustaz kucing sakit, Ustaz pupuk belum siram. Maknanya ada perkara-perkara yang yang menyebutkan kita. Belajar pun susah, apa dah lagi nak amal lagi susah. Kalau belajar pun dah tak lepas, amal lagi jauh sekali. Kita kena niat tau dari awal. Kita niat setiap satu buku surat ni kita nak belajar sampai khatam. Boleh tak boleh? Niat dulu. Ustaz, apa-apa akan datang tu tak apalah. Kita tak berjanji pun, kita niat je. Niat ni Allah dah tulis dah pahala. Allah tulis dah pahala Ustaz. Kita niat, ya Allah, aku pagi ni belajar, aku niat nak khatam sampai habis. Aku hari ni belajar nak amalkan daripada awal sampai habis. InsyaAllah. Baik, lagi. Oleh yang demikian, hanya mereka yang telah capai martabat ainul yaqin baru boleh dinamakan sebagai sufi. Kalau ilmu yaqin macam kita ni belum lagi dipanggil sebagai sufi. Sebab sufi ni ada ihsan dalam hati dia. Al-ihsan tu anta'udawah. Ni yang kita baca tadi. Ihsan ialah kamu sembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak mampu melihat Allah, maka yakinlah, rasakanlah, percayalah bahawa Allah melihat kamu. Ini level rendah, dipanggil musyahadah. Melihat Allah dipanggil musyahadah. Muraqabah, Allah melihat kita. Ini dua tingkatan yang berbeza. Kalau tak boleh musyahadah, muraqabah. Tapi orang yang muraqabah, orang yang musyahadah mampu muraqabah. Tak boleh. Baik. Orang yang mengikuti mereka dan menapak di jalan mereka dengan bersungguh-sungguh, namun masih belum mencapai martabat ainul yaqin, dinamakan sebagai mutasawwif dan bukannya sufi. Hari ini kita belajar muraqabah dan musyahadah. Muraqabah diawasi, Allah melihat. Kalau musyahadah, kita melihat. Dua kalimah syahadah kan? Dua kalimah, kenapa dipanggil dua kalimah syahadah? Kalau kita lihat dalam buku terjemahan, dia panggil aku naik saksi. Kenapa nak naik saksi? Kenapa tak aku bersaksi je? Kena sebab saksi itu datang dari hati. Aku naikkan saksi yang ada dalam hati untuk diucapkan di bibir. Sebab terjemahan dia, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Kita nak terjemahkan apa yang ada dalam hati untuk dikeluarkan di ucapan bibir kita. Itu maksud aku naik saksi. Dan musyahadah, kita menyaksikan Allah. Kita menyaksikan Allah. Dan kalau orang tak sampai level tu, tapi dia cenderung, dia suka beramal, dia suka buat baik, tapi belum sampai ke level tu, itu dipanggil apa? Mutasawwif. Orang yang sedang mencuba untuk jadi sufi. Dan level pertama sufi, level kedua mutasawwif. Orang yang orang yang bersungguh-sungguh tapi tak sampai ke level.
Lagi, manakala mereka yang ikut orang sufi tadi, tapi tak ada kesungguhan. Hari ni ada majlis dia datang, solat lambat sikit hari ni, tak khusyuk sikit, hari ni baca Quran, esok tak baca Quran. Hari ni dengki sikit dengan orang, esok tak ada dengki sikit dengan orang. Maknanya hati dia begitu. Dia nak, tapi tak bersungguh. Dia panggil apa? Mutasyabih bisu. Orang yang ada keserupaan dengan orang sufi, tapi dia belum sufi. Itu peringkat mana? Peringkat ketiga. Kenapa dalam kitab ni dia beritahu peringkat mereka? Supaya kita tahu letak kita kat mana. Baru kita tahu kat mana kita nak bergerak. Kita ada kesungguhan ke belum? Ada sikit. Kita level 3 lah. Nabi tak kata man tashabbaha bil qaumin fa huwa minhum. Siapa yang suka ikut satu kaum itu, maka dia tergolong daripada kalangan mereka. Jadi kalau kita tak tergolong pun dalam golongan sufi, tapi kita suka untuk ikut orang, suka untuk mencontohi mereka, kita pun tergolong daripada kalangan. Lihat Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Andalus ulas di dalam kitabnya Al-Kibrit Al-Ahmar menyebutkan asaliku al-wasilu. Orang sufi adalah orang yang telah sampai kepada matlamat dia. Dia dah berhenti berjalan. Kita masih berjalan lagi. Ada orang yang baru mula berjalan, ada orang yang pertengahan jalan. Tapi orang sufi, orang yang dah sampai kepada destinasi. Destinasi ni siapa? Siapa? Destinasi kat mana? Syurga. Bukan syurga, Allah bukan syurga. Destinasi orang sufi bukan syurga, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu walaupun mereka di dunia, mereka dah menikmati syurga yang Allah beri kepada mereka. Sebab destinasi mereka bukanlah syurga, tapi adalah Allah. Sebab itu nikmat tertinggi dekat akhirat nanti dalam syurga adalah nikmat apa? Iman. Nikmat melihat Allah. Melihat Allah. Bukan nikmat makan sedap, bukan nikmat ada kebun banyak, bukan nikmat ada istana besar. Itu nikmat yang dirasai oleh anggota badan. Itu dekat dunia pun kita boleh dapat kan, walaupun dia jauh. Tapi tak kata itu adalah daripada nafsu kita, keinginan kita. Tapi tak melihat Allah, inilah nikmat paling besar dan tingkatan matlamat utama orang sufi. Tak boleh dah nak bayangkan macam mana, sebab kita belum sampai lagi tahap dia. Dan kita hari baru tahu, rupa-rupanya nikmat paling tinggi adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Lagi, manakala al-mutasyabbih ialah al-mutamassiku bil tariqil muhibbul lahu. Orang yang mengamalkan ilmu tasawuf serta mencintai para sufi. Ini mutasyabbih jadi. Ini level yang keempat. Level yang keempat. Level yang kelima adalah mutasyabbih al-mutasyabbih. Ini level yang kelima, iaitu orang yang dia percaya jalan sufi dan dia cinta kepada mereka. Tapi amal taklah, dia tak amal. Dia tak amal, tapi dia kenal siapa tokoh-tokoh sufi dunia ni. Siapa yang kita kenal? Para imam ataupun tokoh ulama kita di zaman ini yang berpegang ataupun yang mereka itu mewakili ilmu tasawuf. Ada tak kenal? Tak kenal Ustaz Imam Masjid pun tak kenal Ustaz. Saya tak kenal imam-imam lain. Tak apalah, kenal Nabi SAW sahaja. Kenal Nabi SAW sudah cukup. Kenal pewaris dia itu adalah add-on. Kenal pewaris dia adalah kelebihan yang lain pula. Tapi yang penting kenal Nabi dah. Kemudian nanti barulah Allah dorong kepada kita siapa yang mewakili ataupun mewarisi sunnah dan ilmu akhlak bagi Rasulullah di dunia. Hadis yang terakhir kata Al-Hadith Umar dalam kitab ni, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Macam kita sebut, ilmu tasawuf ni adalah berkenaan dengan hati. Soal cinta pun kita kena pandai siapa yang kita nak cinta. Kita jangan cinta kepada orang yang bukan, dengan orang yang tak kenal kita pun, yang orang yang tak beri manfaat kepada kita. Cinta siapa? Cinta ni bukan just sebut. Kita tengok siapa, awak tengok siapa setiaan, awak follow siapa, awak baca gosip cerita rumah tangga siapa. Kan itu antara makna cinta lah. Kita suka nak tengok dia
suka nak tahu tentang family dia, suka nak tahu kegemaran dia, masakan kegemaran dia. Kita nak cinta Nabi SAW. Orang cinta Nabi SAW adalah orang yang akan bangkit dengan Nabi. Apa makanan yang jadi kegemaran Nabi SAW? Apa makanan kegemaran Nabi? Buat tambah dengan air susu. Ini makan harian. Kaki kambing Nabi suka. Oh, kaki Nabi suka kambing. kaki kambing. Ya. Nabi suka makan sup kambing dicampur juga dengan roti dalam. Nabi suka pakai baju apa? Hijau. Ada Nabi color-color suka dia. pakai baju putih satu sebab yang dia kata warna ini juga lah aku dikafankan. Nabi pernah pakai baju merah, baju warna merun, baju warna putih, baju hijau. Tapi kesukaan Nabi adalah jubah warna putih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Hitam ni tak suka. Hitam ada Nabi pakai. Tapi Nabi pakai pada waktu yang Waktu kecil. tertentu, waktu yang tertentu. Macam perang, macam Fathu Makkah. Nabi masuk nak tawaf pula khutbah terakhir. Nabi pakai serba hitam. Nabi masuk nak masuk Fathu Makkah, Nabi pakai serba hitam. Sebab hitam nampak kegagahan dia, kejantanan dia, hero Nabi nampak. Kalau putih, kebanyakan waktu dia pakai suci. Baju merah dia pakai, tapi dia diberi hadiah. Nabi ni bila orang pakai, orang bagi hadiah ni pakai terus. Supaya apa? Menghargai. Nak hargai orang bagi. Tapi dia pakai waktu tu je. Sebab Nabi tak suka bermegah-megah di dalam pakaian. Walaupun pakaian tadi mahal harganya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan dia cinta. Surga tu tak dinamakan syurga, mereka ada Nabi dalamnya. Ada Nabi apa di dalamnya. Sahabat Nabi yang bernama Rabi'ah al-Aslam. Dia ni khidmat Nabi SAW. Dia daripada kalangan ahli sufah yang tak ada kerja lain melainkan ibadah sahaja. Dia adalah orang yang ditugaskan ataupun khidmat Nabi sediakan bekas wuduk. Orang dah baru tak dapat kan, dan bekas wuduk dengan kendi kan, dia sediakan. Nabi nak bangun kiamulan, dia bawa wuduk tadi, dia bawa air wuduk tadi. Nabi kiamulan lama. Berapa lama Nabi kiamulan? Tapi suatu rakaat baca Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Anfal, Al-Ma'idah dengan Al-An'am, 6 surah lebih. 6 surah lebih dekat yang 7 juzuk ke 6 juzuk lebih. Suatu rakaat. Tapi Nabi baca perlahan lah. Rokok Nabi sama dengan kadar berdiri Nabi. Kalau Nabi banyak diri sejam dah rokok. Kalau Nabi sujud sama dengan rokok. Maknanya begitu. Sebab itu asyarakat kita Nabi punya kaki bengkak-bengkak. Orang nak pergamah, kaki dia bengkak. Sebab rokok yang sebenarnya lama, berjam-jam. Kalau kita selawat tarawih 20 rakaat, Ustaz, ada tak orang keluar yang hidup kaki dia? Tak ada, dia boleh hari pula boleh keluar. Sebab apa? Sekejap, setengah jam dia selesai. Sejam pun paling kurang, paling lama pun. Tapi Nabi SAW berdiri sahaja dalam keadaan yang sama dia rukuk. Dan Rabi'ah al-Aslami bawa bekas air wuduk Nabi SAW. Daripada berhari-hari khidmat, dia bertanya dekat dia, wahai Rabi'ah, apa yang kau nak? Apa yang kau nak? Apa yang kau inginkan? Kau khidmat aku, Masya Allah. Kau jadi sahabat aku, Masya Allah. Apa yang kau inginkan? Apa yang diinginkan agak-agak? Apa yang diinginkan pahala? Dia kata apa? Nak tengok Allah. La ilaha illallah. Aku nak bersama dengan Nabi. Aku nak bersama. Nah, dekat sini dah bersama dengan Nabi. Tak. Aku nak melanjutkan kebersamaan ini nanti dekat syurga. Jadi itu as'aluka rafaqatuka fil jannah. Aku nak berdampingan dan bersamaan dengan engkau di syurga. Sebab mereka tak puas dengan Nabi dekat dunia. Sampai Sauban, Sayyidina Sauban, dia rindu Nabi. Dia duduk taman Nabi, lihat senyuman Nabi, tapi dia rindu Nabi. Pernah tak kita rindu orang yang ada dengan kita? Orang tak pernah rindu, tak pernah jumpa, jarang jumpa. Mungkinlah rindu. Suami saya kerja kapal, Ustaz, sebulan sekali baru balik. Kita faham maksud rindu kan? Tapi tak, Sauban dia rindu Nabi walaupun Nabi depan mata. Dia kata, wahai Rasulullah, setiap hari kau bersama dengan kami, malam-malam kau duduk dengan keluarga.
malam-malam aku dah rindu kau ya Rasulullah. Tak sabar nak tunggu esok, tak sabar tunggu subuh, tak lihat wajah kau. Dia rindu level apa ni? Ya, kita pun tak rindu macam tu kan. Kadang-kadang kalau selalu menyampah juga kan. Kalau selalu dia kena ada waktu yang sedikit lama untuk gebukan lagi rindu. Tak, mereka walaupun silih berganti siang dan malam tu tetap hasrat mereka nak bersama dengan Nabi. Nabi dia apa? Nabi kata wahai sahabat, dekat akhirat nanti lagilah ramai orang. Kalau dekat Madinah ni kita adalah satu kampung kecil sahaja. Pun kita ada barrier ataupun apa? Had dengan Nabi. Waktu ni je kan kita. Kalau dekat akhirat tu lagilah ramai umat kau nak lagi kan. Lagilah sibuk. Dunia Nabi sibuk, akhirat pun Nabi sibuk. Jadi macam mana wahai Rasulullah? Wahai Rasulullah macam mana? Nabi kata, jumpa aku di 3 tempat. Yang pertama di mana? Telaga Hausa. Jumpa aku kat sana. Aku akan menyuakan setiap Ngajak minum, menjemput minum. memberi minuman kepada setiap umat aku dengan daripada satu cangkir air. Satu cangkir. Nabi kata setiap cangkir tu bilangan dia sebanyak bintang di langit. Air dia jadi manis daripada madu, jadi putih daripada susu, jadi sejuk daripada salji. Orang yang minum air itu takkan pernah haus selama-lamanya. Sampai dapat minum tu. Ada orang dapat minum dan baru tu tak minum, dia malaikat Jibril tahan. Nabi kata, wahai Rasulullah, ini umat aku. Apa Nabi cakap? Malaikat Jibril kata, kau tidak tahu apa yang dia buat setelah ketiadaan kau. Dia buat syirik ke, dia buat maksiat besar tu yang menghalang dia untuk minum air. Kalau tak jumpa Nabi kat Kedai Ghafar, ada option kedua. Tunggu dekat mana? Tunggu dekat Mizan. Mizan tempat apa? Timbangan amal, dosa dan pahala kita. Dosa dia buku catatan pahala dan buku catatan dosa akan diletakkan pada satu tempat. Tempat itu besar dia adalah seluas langit dan bumi. Benda berluang dan akan letakkan buku catatan amal kita. Ada para ulama kata buku catatan tu dia macam scroll yang kalau dia buka tu boleh Panjang. boleh apa? Terbentang jauh, panjang. Kalau amal dia banyak, beratlah. Kalau amal dia sikit, ringanlah. Yang akan ditimbang. Kalau Nabi SAW lihat amalan dia sedikit, Nabi akan tambah amalan berat yang timbangan. Jadi para ulama kata dia akan buka serban ni, letak dekat timbangan amal. Nah, kalau dekat timbangan mizan pun tak jumpa Nabi, jumpa dekat mana? Di Sirat. Nabi tunggu umat dia mana yang tak lepas. Kalau umat dia sejatuh, dia akan jerat, angkat tangan dia masuk ke dalam sudut. Ini tangan ni lah yang bantu dakwah tu. Tangan inilah yang pergi majlis ilmu. Tangan inilah yang cepat ilmu. Tangan inilah yang sedekah. Setiap tangan nak jatuh, mudah-mudahan ada tangan yang menyambut selamatkan tangan orang yang hampir sejatuh. Maknanya Nabi SAW dekat akhirat sibuk. Dekat dunia dia sibuk. Nabi tak pernah rasa tenang sebagaimana seluruh umat dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-mar'u ma'aman ahabba. Pegang hadis ni. Kita bukanlah orang yang hafal hadis banyak-banyak. Kita bukanlah orang yang faham hadis banyak. Tapi kalau kita dapat pegang hadis ni, jadikan dia sebagai satu prinsip kehidupan kita, sebagai satu benda yang kita gigit dan gerham, pegang hadis ni. Seorang itu akan bersama dengan orang yang dia suka. Dan tidak ada orang yang paling kita sukai melainkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Kenapa tempat kena jumpa ada kita seorang apa dia akan jumpa Nabi Muhammad di tempat kita tersebut. Kenapa dia Nabi Muhammad tak jumpa orang tu, semua orang dekat telaga contohnya. Kenapa? Sebab dekat sana kan adalah banyak fasa dia.
akhirat ni banyak fasa dia. Kemudian kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan berkumpul di bawah panji Nabi SAW. Dekat sana ada panji bagi Dewa Alhamd. Semua orang akan berkumpul dekat bawah panji tu. Kalau kita nampaklah bendera tu, dekat akhirat dia, kita nak bangkit tak di mana? Semua akan berlari ke hulu bumi, undang mana, tak tahu ke mana. Tak tahu ke mana. Dan Nabi SAW bukan banyak sahabat ikut sunnah Nabi, ikut dakwah Nabi, dia akan nampak bendera tadi. Dia nampak bendera berkibar, mereka akan pergi mana? Mereka akan pergi ke situ lah. Mereka akan pergi ke situ. Kemudian lepas peristiwa tersebut, Allah akan serukan kepada wahai Rasulullah, engkau adalah orang pertama yang akan diberi syafaat dan memberi syafaat. Nabi tunggu dekat mizan, tunggu dekat sirat, tunggu dekat telaga Kautsar. Itu adalah syafaat Nabi SAW. Bantuan yang Allah bagi autoriti tadi untuk diberikan kepada umat yang terpilih. Kalau kita tak dapat dekat telaga Kautsar, kita cari opsi lain. Maknanya ada banyak peluang dekat sana. Tarian hayat kita kat sana. Kalau telaga Kautsar tak dapat, pergi kat mizan, kemudian tak dapat. Maknanya itu nak tunjuk apa? Kasih Allah yang kita. Walaupun tak lepas, ada peluang lain. Ada lagi. Kalau tak lepas, ada peluang lain. Sampailah depan kita tu neraka. Ini peluang terakhir. Kalau Nabi tak tolong juga, maknanya kita akan tenggelam masuk dalam. Itu adalah harapan terakhir. Sebab itu Nabi SAW dah sebut dah. Orang akan bersama dengan Nabi SAW. Orang akan bersama dengan Nabi SAW. Kalau dekat dunia banyak sahabat lah. Dekat sana ramai orang berkumpul. Bilion orang berkumpul. Kita dengan diri kita ni, apa yang melayakkan kita? Kat sana ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada para tabi'in, ada para ulama, ada orang soleh. Ini kita cara yang masuk dalam iman. Apa yang melayakkan kita? Saya hadir Malaysia ni, saya hanya menjadi isteri yang solehah. Saya cembulan pun kadang-kadang tinggal. Dan saya dakwah pun tak banyak. Saya baca Quran pun tak. Apa yang melayakkan kita? Tak ada apa yang melayakkan kita pada hakikatnya nak dibanding dengan amalan orang soleh. Tapi inilah syafaat. Syafaat ni Allah bagi kepada kita yang menyebabkan kita melayak duduk di hadapan kita. Kita akan berdiri nampak ni Abu Bakar ni, ni Umar ni, ni Uthman ni, ni Syafi'i ni, ni Syekh Abdul Qadir ni. Ternampak kita duduk di tengah-tengah mereka. Dalam keadaan kita tahulah kita tak ada apa-apa yang melayakkan kita, tapi dengan hadis yang kita pegang ni mudah-mudahan. Tapi orang takkan masuklah. Orang yang masuk surga belum tentu dapat jumpa Nabi. Orang masuk surga belum tentu dapat jumpa Nabi. Tapi orang jumpa Nabi, itu tujuan adalah Nabi yang asal. Nabi dah kita dapat gerak Nabi asal kita. Surga tu dah cukup indah. Nabi SAW. La ilaha illallah. Sebab tu belum rehat lagi. Kita belum rehat lagi. Kita belum kubur pun belum rehat lagi. Kita rehat bila? Kita rehat bila telah kita asal tu hilangkan kita. Dan lepas kita surat, sikit yang bersurga, masa tu baru kita rehat. Masa kubur belum rehat lagi. Soalan bertubi-tubi sekarang malam untuk ditanyakan. Dia tunggu mana dah dikir anak aku nak hantar ni. Bila dah doa-doa anak yang soleh ni. Bila ilmu yang bermanfaat dulu aku sabarkan kat dunia orang nak amalkan. Bila sedekah jariah aku dulu kipas aku mufi, ya Allah cepatlah orang tu buat kipas supaya dapat pahala tadi. Maknanya begitu. Tak tenang lagi kat dalam kubur. Dekat padang mahsyar lagi dah sibuk. Ada orang peluh di lutut, peluh di pinggang, peluh di dagu, dia kena mendongak. Sebab dagu peluh dia dongak tu puluhan ribu tahun. Mendongak lagi, tak boleh turun. Sibuk, penat, lelah. Rehat tu di mana? Sesudah kita rasa berada di belakang kita. Kita masuk ini yang berubah. Selesai kita bab yang pertama. Itu baru bab pertama tau, belum ciri pertama lagi. Muka surat 11 itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang pertama. Kita kan sebut ada 10 ciri-ciri orang tasawuf, ahli sufi. Nah, ini baru dia punya
pengenalan, mukadimah dan penerangan tentang apakah itu ilmu tasawuf dan apakah sufi. Setelah bab tu baru kita masuk siapakah ciri-ciri orang tasawuf itu. Kalau tidak ada apa soalan, kemudian kita masuk pada ciri yang pertama. Ada apa soalan tak? Kau faham? Okey. Clear kan? Boleh? Wah, boleh. Santai boleh kan? Jadi ciri yang pertama, seorang pengamal tasawuf memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, ciri pertama, pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Pengetahuan maknanya dia berdasarkan apa yang dia buat, solat dia, ibadah dia, semua based on Al-Quran dan As-Sunnah. Tak terkeluar pun daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya apa yang Al-Quran sampaikan, semua dia buat. Apa yang sunnah Nabi lakukan, semua dia lakukan. Tak ada suatu pun benda yang Nabi tak buat, dia buat. Tak ada suatu pun perkara yang Al-Quran tak ajar, dia tak buat. Semua dia buat. Maknanya semua amalan dia berdasarkan apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam As-Sunnah. Dia berbeza dengan tarikat yang sesat. Kan, tarikat yang sesat dia contohnya apa? Dia kata kalau dah sampai ke makam, tak perlu solat lagi. Maka level ni, kita kata sufi, tasawuf saja, itu level-level dah. Ada ciri tarikat sesat, dah sampai satu level, dah tidak diwajibkan lagi solat. Sedangkan Nabi itu adalah bentukan yang paling tinggi sekali. Tapi Nabi solat tak? Nabi solat. Lebih lama lagi solat. Lagi tinggi, lagi lama solat. Ni tiba-tiba cakap kalau dah sampai satu level, satu tahap, satu kedudukan, dah tidak diwajibkan lagi solat. Ini contoh tarikat sesat. Dia bersalahan dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan apa yang kata guru dia maksum, syekh mursyid dia maksum, tak pernah berdosa. Yang maksum siapa? Nabi. Kata guru dia itu adalah dapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dapat arahan daripada Allah, wasilah Allah, wasilah Rasulullah. Nah, itu semua antara red flag ataupun ciri-ciri ajaran sesat. Kita kalau ada pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah, bila sampai kepada kita berita ataupun orang tadi, kita mudah-mudah juga. Apa yang aku belajar bukan macam ni. Orang-orang tarikat sesat ni, benda yang pertama dia akan suruh kita invest duit kita. Itu ramai orang tua kita kalau kita lihat dalam kajian-kajian Jabatan Agama, kebanyakan tarikat ni dia survive sebab nak duit. Lagi-lagi lah orang-orang yang tak belajar, orang-orang yang kurang pengetahuan, baru nak hijrah, baru nak kenal agama. Tiba-tiba dia jumpa guru yang salah. Guru dia kata kena infak duit nak pergi syurga. Yang dapat syurga kena infak duit. Kita berdengar tak ada salah, memang begitu pun sebenarnya. Tapi orang ni dia jadikan itu satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan. Tak payah ibadah, tak payah ubat. Bagi je duit, kita makan. Dosa awak dulu buat macam-macam, nak malam lah, itu semua dia ampunkan. Awak bagi duit. Macam-macam dia pula shortcut, dengan shortcut. Dia pun bagi lah, habis duit PSP dia, duit pencen dia, bagi dekat orang tua dia tadi. Maknanya kebanyakan orang terpesong dengan ajaran ni sebab dia ingat itu jalan pintas. Agama ni tak ada jalan pintas. Tasawuf ni pun kita kata makan tahu tak aman. Tiba-tiba dia mudah-mudah dia beli syurga. Syurga tu tidak ada nilai harga yang kita boleh letakkan untuk beli. Dibayar dengan kesungguhan kita. Kalau macam tu semua nak jadi kaya lah. Kan? Kalau kata syurga tu jalan masuk syurga adalah dengan infak saja, habis semua akan jadi kaya. Fokus adalah kekayaan macam orang Cina. Orang Cina kan? Jadi kaya sebab apa dia kata? Sebab dunia ni satu kali saja bang. Dunia satu kali saja. Nak bahagia kat sana kena bawa dia. Bawa duit dia macam bawa. Jadi kita punya akidah tu dah macam akidah Buddha. Sebab jadikan harta tu nilai untuk pergi syurga. Allah tak pandang punya harta, Allah pandang hati. Walaupun awak orang paling miskin dekat dunia, syurga tu layak pada setiap orang yang bersungguh kepadanya. Syurga tu sangat terbuka luas. Bukan satu-satunya jalan yang masuk syurga tu dengan duit. Ada orang masuk syurga dengan banyak
puasa. Sahabat Nabi SAW, dia pilih syurga mana yang dia nak masuk dengan amalan yang dia mampu. Dia tak boleh berjihad, jihad pada dia kurus. Macam Abdullah bin Mas'ud, pulang dia kecil, kurus. Nak pergi perang, dia takut dia lah orang pertama syahid. Dia tak ada kekuatan nak berlawan. Jadi dia buat apa? Dia masuk syurga dengan jalan apa? Jalan ilmu. Ada sahabat Nabi masuk syurga dengan jalan jihad. Ada orang masuk syurga dengan jalan taat kepada suami. Ada orang masuk syurga dengan berbakti kepada kucing kat rumah. Kucing kat rumah pun boleh jadi sebab masuk syurga. Kucing kat rumah tu, sebab kucing ni lah masuk syurga. Kan ada anjing masuk syurga kan? Anjing masuk syurga. Langsung masuk syurga sebab anjing dia bagi Makan anjing. betul tak? Sebab anjing tadi tu masuk syurga. Sebab kucing masuk neraka. Kenal tak kisah tu? Hadis yang dia kata ada orang ibadah yang malam ibadah, tapi dekat dalam rumah dia ada kucing dalam fakar, dia tak bagi minum, tak bagi makan. Masuk neraka sebab kucing yang dizalimi, walaupun dia adalah ahli ibadah. Walaupun ahli ibadah, maknanya sekeliling kita ni ada sebab-sebab untuk memasukkan kita dalam syurga. Sebab itu kata Al-Imam Syarani, jalan kita ke syurga sebanyak nafas kita sehari. Nafas kita sehari berapa banyak? Nak kira tak? Tak nak kira. Tapi syurga begitulah. Masuk syurga jalan dia sangat banyak. Bukan satu jalan ini je. Bukan jalan infak je. Bukan jalan ilmu je. Bukan jalan dakwah je. Bukan jalan ibadah je. Macam-macam jalan. Ada orang masuk dengan puasa, dengan sedekah, dengan mulai, dengan akhlak yang baik, dengan sedekah. Maka kita pilihlah ibadah mana yang kita boleh, dan kita berharap dengan itulah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh insya-Allah. Ada orang tanya, boleh raihkan soalan juga? Boleh. Dia kata apa beza tasawuf dengan tarikat? Tasawuf dengan tarikat. Dengan tarikat. Kat sini apa tarikat apa? Tak ada tarikat. Tasawuf tu umum. Oh, tasawuf tu. Tarikat itu khusus. Jalan yang dia jalan, tapi tasawuf tu ilmu yang luas. Dalam dia ada jalan-jalan yang khusus. Macam mazhab. Fiqh tu ilmu dia. Mazhab tu Syafi'i, Hambali, Maliki, Ahmad. Ahmad bin Hanbal. Banyak jalan. Tarikat tu juga tasawuf, nama ilmu dia. Tarikat tu jalan-jalan dia jalan. Ada jalan dia panggil tarikat Syadiliyah, tarikat Sufiyah, tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Ba'alawiyah, tarikat Idrisiyah, tarikat Ahmadiyah. Banyak tarikat. Tapi tak wajib tu kita nak masuk. Cuma kita amal yang sufis ni, tasawuf ni dah cukup. Kalau kita nak masuk, kena bersedia dengan setiap amalan dia. Dia akan bagi kita amalan untuk kita berbaikat dan kita guru dalam. Tapi tak masuk pun bukan jadi satu kelaziman, bukan kewajipan. Mereka fiqh dia kita kena berpegang pada satu mazhab. Mereka ni dia pilihan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Baik. Panjang kalau nak masuk bab ciri pertama ni. Nanti insya-Allah lah kita sambung pada pertemuan yang seterusnya tentang pengetahuan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya itu satu kelas, satu bab. Satu kelas, satu ciri kan. Jadi insya-Allah kita akan ada lagi 10 kelas. Kita khatamkan kitab. Mana? Azam kan? Kita azam semua insya-Allah. Ustaz boleh tak buat satu kelas 2 ciri? Sebab nak habiskan sebelum puasa. Seorang Ramadan. Kelas bulan 3 bulan. Boleh. Ni habiskan. Boleh. Satu kelas dua ciri. Kelas dua ciri. Satu tiga kita dah boleh lah tu. InsyaAllah. Ada yang kita perlu sikit lah. Masalah ni ada macam melirik sikit. Bukan melirik lah, dia macam panjang. Ya. Boleh? Satu kata tadi pasal
arah perjuangkan kita dapat okey 3 tempat tu. Jadi di mana pula yang kita nak dapat yang anak-anak kecil yang meninggal masa kecil, anak-anak kita yang tahfiz, yang apa ni, yang syahid. Di mana pula kita dapat yang punya syafaat? Syafaat banyak lah. Ada 10 kategori syafaat. Dalam kitab Imam Muhammad Al-Bayhaqi dia kata ada 10 orang selain para nabi yang dapat syafaat. Ada para syuhada, ada yang anak mati awal, mati kecil, yang nanti dia akan tarik baju mak dia kan. Mak katanya syurga. Kalau mak dia redha lah dekat dunia. Kalau mak dia buka baju, buka tangan, tak redha. Macam orang Palestin kan, anak dia meninggal, dia ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dapat makan. Makan sedap, ada anak lepas peperiksaan, dia cakap Alhamdulillah. Tak, dia anak meninggal sebab Alhamdulillah. Maksudnya banyak kategori syafaat. Tapi syafaat yang paling utama adalah syafaat Nabi SAW. Dan Allah akan jadikan syafaat itu mengikut kita lah. Mengikut kita. Dia tak ada syafaat yang Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan ahli neraka masuk syurga. Ada yang Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga rendah kepada syurga yang lebih tinggi. Ada yang azab sangat pedih kepada azab yang sangat ringan. Seperti saya contoh Bapak Nabi SAW kan, yang dia pakai selipun dia letak otak sebab apa dia gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Maksudnya syafaat begitu, dia beragam, beraneka dan berbagai bentuk. Dan syafaat utama adalah Nabi SAW yang disebut secara sharih itu syafaatul uzma. Tapi yang kita wajib faham, syafaat ini kita setiap seorang umat Nabi akan dapat. Semua orang akan dapat. Dia panggil syafaatul uzma, syafaat yang agung. Iaitu kita adalah umat yang terakhir, tapi kita akan didahulukan di akhirat. Kan? Tapi Nabi akan umat dulu lah. Kan? Tak. Orang dilambatkan. Kita ni umat yang terakhir ni diawalkan. Itu adalah syafaat. Maksudnya kita tak perlu tunggu lama-lama kat pada masyarakat. Kita ada lane khusus VIP masuk. Nanti lepas dekat sana, lepas tu baru akan ada syafaat. Mungkin ada syuhada, mungkin ada anak yang soleh, mungkin ada anak yang hafal Quran. Keadaannya wallahu a'lam. Cuma Nabi ada sebut tentang beberapa tempat. Tapi bagaimana pelaksanaan tu, bila di mana wallahu a'lam. Tapi kita kena yakinlah syafaat itu ada. Orang yang dapat syafaat, dia dapat syafaat itu dibagikan kepada orang lain. Syafaat yang kita dapat, syafaat itu kita boleh pecahkan kepada mana-mana orang. Ada 70,000 orang masuk syurga dengan syafaat. Dan dengan setiap orang tu dapat lagi 70,000 syafaat. Dia berkembang-kembang. Maknanya dekat sana yang kita harapkan adalah syafaat. Syafaat ni apa? Pertolongan, bantuan, talian hayat. Tapi dekat sana Allah Ta'ala bagaimana keadaan dia. Macam mana pemberian tersebut. Siapa yang dah pernah sampai dia kita tahu lah. Kita tak pernah sampai. Nabi pernah cakap. Cuma gambaran tu tak tahu. Bila dia dapat? Dia panggil. Maksudnya syafaat yang kita dapat tu, itu kalau kita dapat, kita boleh pindahkan kepada orang lain. Maksudnya Kita boleh. ya Allah Tuhan, kau tak boleh syafaat ni kepada mak. Boleh, tapi lihat syafaatnya, dia syafaatnya, bukan semua syafaat lah. Ada syafaat tu terhad kepada diri kita. Ada yang boleh kepada 10 orang lain, ada kepada 15 orang lain. Banyak syafaat. Jenis syafaat banyak. Yang paling besar adalah syafaat yang kita sebut tadi lah. Seorang guru, wali, soleh, memang hebat, Masya Allah. Dia ada autoriti syafaat lebih besar. Dan kalau kita bukan satu dekat dunia, mungkinlah dapat syafaat, tapi tak ramai. Ikut kemampuan dan ikut kedudukan orang kita. Kita akan nampak manfaat duduk dengan orang soleh dekat dunia, dekat akhirat. Orang yang selalu berdampingan dengan orang baik, berdampingan dengan orang-orang soleh, dia akan dapat serpihan tadi tu. Tapi kalau kita orang baik pun tak kenal, imam masjid pun tak pernah bersalam, main berjumpa dan sebagainya, jauh kan kita yang duduk dengan orang-orang yang dekat kedai kopi, yang malam main game, yang malam akan berdua 3 pagi. Kita akan mati dengan dia orang tu. Ya. Jauh sikit. Kita yang masih hidup ni boleh
Betul? Okey, maksudnya kita buat amal ibadat. Hmm. Kita mendoakan apa kita punya pahala pun sedekahkan kepada Ya. orang Ya. lain. Saya tanya Ustaz, adakah kita boleh menolong mereka masuk syurga, tarik mereka semua masuk syurga tak? Kita pun macam tu lagi masuk syurga. Kalau, yalah. Kalau dekat mana? Niat. Ya. Ya. Kita niatkan amalan sejak sampai dekat dia. Itulah tujuan dia. Untuk masuk syurga. Kan, buat tahlil, buat baca yasin, baca Quran, khatam Quran, kita hantar, deliver pahala tadi, tempat pahala dia. Ya, untuk dia tahu Saya masuk. kita kat dunia ni, kita tak ada mampu. Al-Falah. Apa yang kita baca sebab tu, kita kat dunia ni, apa yang kita buat kebaikan, kita niat untuk ibu ayah kita, niat untuk orang terdekat kita, dia ada masalah. Sebab kita nak pahala tu. Kalau kita buat diri kita, pahala tu untuk diri kita lah. Jadi kalau kita buat apa-apa kebaikan, Ya. kan, niat untuk orang lain, orang tu dapat, kita pun dapat. Soal pahala ini bukan soal kalkulator yang boleh dikira dengan matematik. Tak boleh dikira. Sebab Allah punya perkiraan ni, dia sangat di luar kotak akal manusia. Bayangkan satu huruf 10 pahala. Lepas tu kalau kita baca beratus berpuluh kali, siapa yang nak kira? Allah yang akan kira. Dia tak perlu nak rusak dalam kiraan yang bagaimana. Yang penting kita niat Allah sampaikan. Allah sampaikanlah. Ya Allah sampaikan. Sekarang kita baca doa, Allahumma awsil thawabana ma qara'nahu min tilawatil Quran Karim. Ya Allah, kau sampaikanlah bacaan kami ini kepada si almarhum sekian-sekian. Itu niat kita bila mati. Lepas tu saya bila hafal Quran dulu masa umur 19. Saya hafal Quran sampai saya khatam, saya tak pernah tinggal niat. Ya Allah, sampaikan pahala hafal Quran ini untuk ibu dan ayah, untuk saudara-saudara, untuk adik-beradik. Sebab saya yang hafal Quran, yang lain tak hafal Quran. Jadi pahala yang saya baca akan sampai. Akan sampai. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Ya. Kosong. 1-4 kali. Cucu boleh ada masalah. Cucu pun boleh juga. 1-4 kali. Ikut 8-6. hubungan tadi kan bagaimana? 6 Dia akan kali diberi pilihan. Tapi dalam hadis yang khusus, Allah kata anak yang hafal Quran, anak yang amal Al-Quran, Allah akan pakaikan ibu dan ayahnya pakaian yang indah, bermegah, pakaian kemegahan. Orang itu kan telanjang, tak ada pakaian dan tak ada alas kaki. Tapi ada orang yang diberikan pakaian, dan pakaian itu sangat indah. Itu adalah syafaat. Dan syafaat itu kalau ikut anak tadi dia Masya Allah, dia buatkan boleh bagi dia kepada orang-orang yang cucu boleh. Tidak ada tidak mustahil. Yang penting tidak mustahil. Boleh insya-Allah. Syafaat ada dalam kubur. Nabi kata sebut Al-Quran man lazama. Barang siapa yang melazimi Quran, Quran akan bagi jadi syafaat. Dekat kubur ada syafaat, dekat surga ada syafaat, dekat mizan ada syafaat, dekat mahsyar ada syafaat, semua tempat ada syafaat. Tapi bila kita mati pun ada syafaat. Ada orang nak meninggal, sakaratul maut, ada syafaat macam tu. Tolong dia sebut la ilaha illallah. Lepas tu dia sebut Allah, 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 Allah. Ikut syafaat tadi, bagaimana dia punya pelaksanaan. Ya, dalam Quran, dalam hadis yang dia kata Quran ni akan digantikan dengan bentuk soalan lelaki. Dan dia yang akan bantu kita untuk menjawab soalan muka dan lelaki. Kita kat kubur boleh sebab kita dah tak sibuk untuk menjawab. Sebab ada orang yang Allah wakilkan. Tapi dengan syarat kita bersama dengan Quran lah. Kita ada Quran, baca masih lagi falah, buku Quran, tinggalkan Quan, dia pun mengharapkan Quran jadi syafaat. Ikut amal hamba. Sebab masa tu dah tidak ada sesiapa dah. Harta kita tak ada, soal kita dah tinggalkan. Yang hanya ada amal dan iman. Dulu masa mana kamu tinggalkan Quran? Kalau dulu kat dunia kamu berteman dengan Quran, Quran nanti baca akan berteman dengan kamu. Dia akan ada give and take lah. Apa yang kamu buat, itu yang kamu dapat. Tapi nak dapat tu kita kena effort lah. Kena ada present kamu sesuatu untuk Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Allahumma rabbana fa'alna bima 'allamtana wa
علمنا الذي ينفعنا وارزق فينا وفقه أهلنا وكرامنا في ديننا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى Ustaz nak jumpa Ustaz ke?